atas itunya ialah duduk dengan secara iftirash, sama dengan cara duduk antara dua sujud. Sama dengan cara duduk antara dua sujud. Maka itu sunat yang lain pula. Dua ratus enam puluh tiga antakuna akiba kulli sajdatin yakumu anha al-imamu illa sajdatit tilawah. Illa sajdatat tilawati. Antakuna, di sini tempat dia. Di sini tempat bagi duduk istirahat. Antakuna, bahawa adalah ia duduk istirahat itu akibat kulli sajdatin, mengiringi tiap-tiap kali sujud, mengiringi tiap-tiap kali sujud, yakumu anha, yang berdiri daripada sujud itu al-imamu, oleh imam. Dengan maknanya selepas pada sujud yang kedua, yang ialah rukun. Selepas pada sujud yang kedua yang kita hendak bangun berdiri. Selepas pada sujud yang kedua yang kita hendak bangun berdiri, bangkit berdiri untuk masuk rakaat yang lain pulanya, maka di situlah ada sunat istirahat. Sunat duduk istirahat. Dengan maknanya selepas pada selepas pada sujud yang kedua tidak ada tasyahud. Mudah katanya begitu. Selepas pada sujud yang kedua tidak ada tasyahud. Dan juga orang yang sembahyang itu sembahyang dalam keadaan berdiri. Dengan maknanya kalau dia sembahyang dalam keadaan duduk, maka tidak ada duduk istirahat, itu tidak ada. Jadi sunat duduk istirahat ini ada bagi mereka yang sembahyang di dalam keadaan berdiri. Tak kira sembahyang itu sembahyang fardu ataunya sembahyang sunat. Lagi pulanya tempat dianya sekiranya selepas pada sujud yang kedua tidak ada tasyahud. Maknanya kalau sembahyang subuh satu kali saja duduk istirahat. Ada satu kali saja duduk istirahat. Ialah selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama. Kalau sembahyang maghrib pun ada satu kali saja. Sembahyang maghrib ada satu kali saja duduk istirahat. Ialah selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama belum nak bangkit kepada berdiri. Habis itu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya, dua kali duduk istirahat. Selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama dan selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang ketiga. Jadi dan sunatnya bagi orang yang sembahyang berdiri. Maknanya kalau kita sembahyang dalam keadaan duduk, maka tidak ada duduk istirahat bagi dia. Bagi orang yang sembahyang dalam keadaan duduk itu, tidak ada istirahat. Tidak ada sunat duduk istirahat itu tidak ada. Sebab selepas dia bangkit daripada sujud yang kedua tu, ia akan duduk. Tahiyat pun, tasyahud pun dia duduk, baca Fatihah pun dia duduk. Maka tidak adalah sunat duduk istirahat itu bagi orang yang sembahyang dalam keadaan duduk. Dia katanya, kita ulang balik, antakuna bahawa adalah ia sajdatul istirahat, duduk istirahat itu akibat kulli sajdatin, mengiringi tiap kali sujud, yakumun anha al-imamu, yang berdiri daripadanya oleh imam.
artinya orang yang sembahyang seorang diri. Imam artinya orang yang sembahyang seorang diri. Illa sajdatat tilawah, malaikat sujud tilawah. Jadi seperti kata tadilah, jadi dhabit bagi sunat duduk istirahahnya apabila kita hendak berdiri selepas pada sujud yang kedua. Yang mana sujud yang kedua tu adalah rukun, bukan sunat. Sebab tu kalau kita turun sujud tilawah di dalam sembahyang seperti solat subuh pagi Jumaat, apabila turun sujud tilawah tu selepas pada sujud tilawah kita nak bangkit berdiri pula, maka di situ tak disunatkan duduk istirahah. Sebab sujud tilawah adalah sunat. Sebab kita cakap tadi katanya, jadi duduk istirahah tu selepas pada sujud yang kedua yang akan berdiri selepas pada tu. Lepas tu sujud yang kedua tu adalah sujud yang rukun. Jadi pada katanya, tempat yang ada duduk istirahah di situ ialah sekiranya kalau tidak ada tahiyat, kalau tidak ada tasyahud dan lain daripada selepas pada sujud tilawah untuk nak berdiri, situ tidak ada. Di situlah tempat dianya. Yang 264, antakuna, bahawa adalah ia sujud tilawah, sajdatul istirahah, duduk istirahah tu qadra aqallil julus, antakuna, bahawa adalah ia sekadar sekurang-kurang duduk baina sajdataini, di antara dua sujud, dua kali sujud. Jadi maknanya sekurang-kurangnya kita duduk, panjang pendek dianya lebih kurang dengan sependek-pendek duduk antara dua sujud. Ialah sekadar kita baca doa yang Rabbighfirli warhamni hingga akhirnya. Itu qadar dia, masa dia. Masa kita duduk tu, tapi biasanya kita duduk sebentar saja. Tapi kalau yang nak mengikut dengan betul-betul sunatnya, kita duduk tu agaknya masa tu kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sekadar tu. Jadi biasanya yang kita selalu buat tu sebentar sangat kita duduk. Tapi nak ambil sunatnya kita duduk qadar bacaan Rabbighfirli sampai ke akhir. Tapi bukan maksud kata disuruh baca Rabbighfirli, tak disuruh baca. Tak disuruh baca Rabbighfirli, tetapi duduk tu lama mana? Qadar bacaan yang kita baca pada ketika duduk antara dua sujud. Itu qadar kita duduk antara dua sujud. Jadi dia tak boleh nak memanjang sangat. Jadi kalau lebih panjang daripada qadar baca Rabbighfirli sampai akhir tu, kalau lebih pada tunya maknanya jadi makruh. Jadi maknanya kita duduk tu sekadar agak katanya kalau kita baca Rabbighfirli warhamni sampai akhir tu, kita bangkitlah, bangkit berdirilah. Sekiranya kalau lebih lama daripada itu, maka jadi makruh. Maka sekiranya kalau lebih lama pada itu sama panjang dengan kita baca tasyahud, maka itu batal sembahyang. Kalau kita duduk istirahat tu jadi lama. Lama sakat mana? Lebih kurangnya kita baca at-tahiyatulillah.
kita baca tahiyat. Sapaka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekiranya kalau kita memanjang sekadar sekurang-kurang tasyahud, maka itu membatalkan sembahyang. Tetapi kalau kita duduk lebih panjang daripada bacaan Rabbighfirli warhamni hingga akhir, lebih panjang daripada itu, maka jadi makruh, tidak membatalkan sembahyang. Maknanya jadi jangan kita terlalu panjang lah. Sekiranya kalau terlalu panjang, maka kalau lebih daripada sakatan baca Rabbighfirli hingga akhir itu, maka adalah makruh. Maka sekiranya kalau lebih panjang lagi sehingga boleh qadar bacaan tasyahud sampai ke at-tahiyat, sampai Allahumma sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau kita duduk lama sekadar itu, maka jadi batal sembahyangnya. Sebab tu jangan kita panjang sangat. Duduk istirahat. Sebab nama dia pun kita dah faham, duduk untuk nak rehat, untuk ambil kesenangan sebentar. Jadi mana selepas pada kita bangkit daripada sujud, kita duduk sebentar, belum pada kita nak bangkit kepada berdiri. Habis di situ. Jadi pendekatannya duduk istirahat, kesimpulannya sunat bagi kita duduk istirahat selepas pada sujud yang kedua, yang mana sujud yang kedua tu selepas pada dia kita akan berdiri. Maka di situlah sunat kita adakan duduk istirahat. Dan cara duduknya sunat kita duduk dengan secara iftirash, sama dengan duduk cara duduk antara dua sujud. Kemudian selepas pada kita duduk istirahat, kita nak bangun berdiri. Maka ketika nak bangun berdiri itulah disunat kita bertakbir pula. Sebagaimana sebut, kita cuba tengok pelan-pelan pada rakam 282. Tengok di depan pada nombor 282. 282. Nah, 282 an yabtadi'at takbira min jalsatil istirahah. Bahawa memulai akan takbir daripada duduk istirahat. Mulai di situ. Apa maksudnya? Jadi apabila selepas pada kita sujud yang kedua, yang mana sujud yang kedua itu adalah rukun, maka ketika kita bangkit daripada sujud yang kedua untuk nak duduk istirahat tu tak payah, tak disunatkan kita bertakbir. Kita maknanya kita bangun betul-betul lah. Selepas pada sujud yang kedua, sekiranya kalau kita nak duduk istirahat, maka jangan kita mulai takbir. Jangan kita mulai lagi. Jadi mana selepas pada sujud yang kedua, kalau kita nak duduk istirahat, maka jangan takbir. Kita bangkit duduk istirahat. Selepas pada duduk istirahat, nak bangkit berdiri, itulah mulai di situ kita Allahu Akbar. Caranya begitu. Tetapi kalau kita tak nak duduk istirahat, selepas pada sujud yang kedua, contohnya rakaat yang pertama, selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama, kita tak nak duduk istirahat, maka mulai kita takbirnya ialah mulai daripada akad kepala daripada sujud yang kedua terus sampai betul berdiri, sampai kepada berdiri betul. Itu cara dianya. Tetapi kalau kita
selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat pertama atau rakaat yang ketiga bagi zuhur dan asar, Isya, maka sekiranya kalau kita nak duduk istirahat, ada cadangan nak duduk istirahat, maka ketika mulai akad kepala daripada sujud yang kedua tu, jangan kita mengucap takbir lagi. Kita bangkit duduk istirahat. Maka apabila jadi duduk istirahat, maka daripada duduk istirahat kepada berdiri, di situlah kita mulai bertakbir. Mulai bergerak bangkit kepada berdiri, maka mulailah kita mengucap takbir Allahu Akbar. Takbir intiqalat. Itulah cara dia. Jadi kalau kita duduk istirahat tu, maka janganlah tidak jadi panjang pula takbirnya. Kalau kita nak duduk istirahat, kalau kita mulai takbir mulai daripada akad kepala daripada sujud, ketika duduk tu tak boleh berhenti lagi takbir sebab belum sampai kepada berdiri. Jadi pendek katanya, pada masalah lagi akan datang, dia sebut di sana pada 282, maksudnya untuk bagi mereka yang duduk istirahat, maka takbir mulai daripada duduk, bukan mulai daripada sujud yang kedua. Jadi maknanya ketika dia bangkit daripada sujud yang kedua untuk duduk istirahat, itu tak disunatkan bertakbir. Tak disunatkan bertakbir, walaupun imam, walaupun makmum, walaupun orang yang sembahyang seorang diri. Nanti mengucap takbir apabila dia mulai bangun kepada berdiri. Di situ masa nak takbir. Sekiranya kalau kita duduk istirahat. Seterusnya 265, an ya'tamida yadayhi 'alal ardi 'indal qiyam. Ini adalah satu sunat. Apabila kita nak bangkit berdiri daripada duduk istirahat, daripada duduk istirahat, dan sama juga daripada duduk tasyahud awal. Jadi rupanya sekarang kita duduk istirahat, rupa kita sekarangnya kita duduk tasyahud awal. Maka daripada duduk istirahat dan daripada duduk tahiyat awal, tasyahud awal, maka sunatnya apabila kita nak berdiri itu, kita meletakkan dengan dua tangan kita. Jadi kita letakkan tapak tangan kita di atas lantai dan kita tekan dengan tangan tu untuk nak jadi bangkit kepada berdiri. Jangan tak atas lutut. Sebab ketika kita duduk tahiyat awal, artinya ketika kita duduk istirahat tu, tangan kita di atas ujung pohon. Maka apabila kita nak bangkit kepada berdiri tu, tangan kita turun ke lantai. Turun ke lantai itu lantai sebelah depan. Maka kita tekan dengan tangan kita untuk nak bangkitkan badan kita kepada jadi berdiri. Tu maksud katanya an ya'tamida yadayhi 'alal ardi 'indal qiyam. Daripada duduk istirahat atau duduk tasyahud awal, apabila kita nak berdiri, maka sunatnya kita bertekan dengan tangan kita untuk nak kuatkan badan kita, untuk nak bangkitkan badan kita kepada jadi berdiri. Itulah maksud dia. Jadi kalau kita letak tangan di atas pohon, ketika nak kita tekan di atas pohon kita untuk nak berdiri, maka itu tak kena dengan cara sunat. Artinya tangan kita tidak tertekan di mana-mana. Pada ketika kita orang kuat, orang gagah, maka boleh bangun begitu ya. Tapi sunatnya kita letak tangan kita ke depan pohon, ke depan lutut, maka tekan itu untuk bangun berdiri. Tapi cara di situnya, ya ada cara dia pula.
266 an takuna yadahu mabsutah, bahawa adalah dua tangan, yakni dua tapak tangannya ketika kita nak tekan dengan dia untuk nak berdiri itu dibukakan. Jangan kita genggam. Jadi tangan kitanya buka begitu. Kita letak depan tu buka gitu. Jangan letak dengan begini. Setengah orang tu dia buat begini, tak kena dengan cara. Apabila dia nak bangun, nak bangkit daripada duduk istirahat atau duduk antara dua sujudnya, dia letak tangannya, dia gegam tangan, lepas tu dia letak tangan di sini. Untuk nak jadi buat begitulah. Maka itu tak kena dengan caranya. Maka caranya kita buka tangan kita begitu, maka kita tekan naik. Itu maksud katanya antakuna yadahu mabsutataini. Jadi maknanya ketika kita nak bangkit tu, tangan kita letak tanda tai dengan tapak tangan lah. Dengan tapak tangan, tak kira lah dia tu orang kuat ke, orang tak kuat ke, tak kira. Maka caranya sunat tekankan dengan tangan, lagi pulanya tapak tangan tu dibukakan. Jangan kita menggenggamkan. 267 alla yuqaddima ihdar rijlaihi 'indal qiyam. Bahawa tiada mendahulukan akan salah satu daripada dua kaki 'indal qiyam, di sisi berdiri. Bahawa tiada mendahulukan salah satu daripada dua kakinya indal qiyami, di sisi berdiri. Memanglah selepas pada kita duduk istirahat, artinya selepas pada kita duduk tasyahud awal, kita berdiri. Maka ketika berdiri itu jangan kita mendulukan akan salah satu daripada dua kaki di sisi kita berdiri. Mendulu tu mana kedepankan. Nah, mendulu tu dengan maknanya kedepankan akan salah satu daripada dua kaki. Jadi maknanya dua belah kaki kita tu, kedua-dua kaki kita tu mesti sama. Jangan jadi ke depan sebelah, ke belakang sebelah. Itu jangan kita jadikan gitu. Tetapi kalau tilik kepada sah ke tidak, memanglah sah. Sebab janji jadi berdiri. Walaupun berdiri dengan sebelah kaki sekalipun. Dia berdiri dengan dua belah kaki, dengan sebelah kaki sekalipun. Maka itu sah sembahyang, tetapi makruh. Dan begitu juga makruh kita jadi dua-dua kaki kita tu tidak jadi sama. Bahkan sebelahnya ke depan, sebelah lagi ke belakang. Maka itu hukumnya makruh. Lagi pulanya kalau kita duduk dalam saf, membawa kepada saf tu tak jadi betul. Meluputkan fadilah jamaah. Kalau kita letak kaki itu ke depan sebelah, ke belakang sebelah. Jadi maknanya meluputkan akan fadilah betul saf. Jadi maknanya mesti bersama, sebelah kanan, sebelah kiri itu tak jadi ke depan sebelah, tak jadi ke belakang sebelah lagi. Jadi bersamaan. Itu yang sunatnya. Dengan maknanya makruh kita buat begitu. Ke depan sebelah, ke belakang sebelah kaki itu adalah makruh. Sunatnya bersamaan.
267, 68 an yukabbira lilintiqal ilal qiyam. Bahawa mentakbir untuk berpindah kepada berdiri. Macam kata tadilah, kalau selepas pada sujud dia kita belum pada berdiri rakaat yang kedua, lain kita ni apa perbuatan, cuba kita buat gambaran apa dia lah, apa tu kita berdiri rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu, belum pada kita nak berdiri itu, ada kalanya berdiri selepas pada duduk tasyahud awal. Ada kalanya berdiri itu selepas pada duduk istirahat. Ada kalanya berdiri itu selepas pada sujud yang kedua. Dan juga selepas pada sujud tilawah. Jadi pendek katanya, sekiranya kalau kita duduk, kita sujud tilawah, maka apabila sujud tilawah memang satu kali sujud saja. Apabila kita nak bangkit daripada sujud tilawah, maka di situ tidak ada duduk istirahat. Maka kita mulai bangkit daripada sujud tilawah kepada berdiri pula tu, maka disunatkan kita mengucap takbir juga. Itu satu rupanya. Rupa daripada sujud tilawah kepada berdiri. Maka itu disunatkan kita mengucap takbir. Dan daripada sujud yang kedua kepada berdiri, bagi mereka yang tak nak duduk istirahat, selepas pada sujud yang kedua kepada berdiri, bagi mereka yang tak nak duduk istirahat, maka daripada sujud yang kedua kepada berdiri, maka sunat mengucap takbir. Mulai daripada akak kepala terus sampai ke berdiri. Itu kalau rakaat pertama dan rakaat yang ketiga. Kemudian bagi mereka yang duduk istirahat, maka mulai takbir itu mulai daripada mengangkat daripada duduk istirahat kepada berdiri. Di situ ada takbir. Begitu juga mulai selepas pada tasyahud awal. Selepas pada tasyahud awal kepada berdiri, maka mulai daripada duduk tasyahud awal itulah mulai bergerak daripada tasyahud awal kepada berdiri, maka di situ ada sunat takbir intiqalat. Begitulah beberapa rupa dia. 269 an yaj'aral imamu bitakbiri, bahawa menyaringkan oleh imam dengan takbir supaya didengar oleh makmum. Jadi sunat bagi imam menyaringkan suaranya ketika bertakbir intiqalat supaya didengar oleh makmum. Maka di sini ucapan takbir tu walaupun imam, walaupun makmum, walaupun munfarid, orang sembahyang seorang diri adalah disunat. Tetapi tambahan sunat di atas orang jadi imam tu ialah menyaringkan suara takbir dia. Itu sunat yang lain pula bagi imam. Jadi semata-mata mengucap takbir bagi orang yang jadi imam tu adalah satu sunat. Adalah sunat. Maka nyaringan suaranya sunat yang lain pula. Begitulah. 280 ayyamuddat takbira ilal qiyami, bahawa memanjangkan takbirnya sehingga sampai kepada berdiri. Jadi kita panjang pada mana? Pada lam Allah. Pada lam Allah tu kita panjang sehingga sampai kita berdiri. Maka yang saya selalu sebutnya bahwasanya Allah di situ, Allah lafaz Allah boleh kita panjang sampai 7 alif, artinya 14 harakat. Allahu Akbar. Begitu juga Allah pada kata la ilaha illallah. Allah lafaz Allah pada kata la ilaha illallah. Maka boleh kita panjang sampai apa dia? 7 alif.
Nah, habis di situ. Kemudian masuk pula pada sunat-sunat duduk tasyahud awal. Dia katanya 271 al-julusu lit-tasyahudil awwali. Duduk untuk baca tasyahud awal. Perbuatan duduk untuk nak baca tasyahud awal. Itu adalah sunat. Adapun bacaan tu sunat yang lain. Bacaan at-tahiyat tu sunat lain pula. Ni duduk untuknya. Duduk untuk baca tasyahud awal. Perbuatan duduk tu adalah satu sunat. Bacaan tu sunat lain pula. Bukan katanya duduk serta baca at-tahiyat adalah satu sunat. Bukannya begitu. Duduk untuk nak baca, untuk baca tasyahud awal tu adalah satu sunat. Bacaan tasyahud, bacaan tahiyat tu sunat yang lain. Maka bacaan tahiyat tu adalah sunat ab'ad, dan duduk pun sunat ab'ad juga. Al-julusu 271 ialah al-julus, duduk lit-tasyahudil awwali, untuk baca tasyahud awal. 272 an ya'tiya bi akmalit tasyahudi, bahawa mendatangkan dengan yang paling sempurna daripada bacaan tasyahud. Maknanya kita sunat, jadi semata-mata baca tasyahud, baca tahiyat tu adalah satu sunat. Maka kita ambil yang akmal, sunat yang lain pula. Yang mana sekurang-kurang dianya untuk nak jadi sunat ab'ad, nak hasilkan sunat ab'ad tu ialah kita baca at-tahiyyatu lillah. Itu sekurang-kurangnya. Kalau tasyahud akhir adalah wajib. Kita baca at-tahiyyatu lillah. Ini sekurang-kurangnya, tengok. Tengok. Tapi dia ada tambah tu. Tengok asal dianya at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina, dengan tak ada alif lam. Itu yang asalnya. Salamun alaika, yang lain sama. Lepas tu yang depan salamun alaina, yang lain sama. Jadi mana yang asalnya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina. Hingga seterusnya. Itu yang asalnya. Itu dikatakan sekurang-kurang tasyahud. Maka apabila kita baca at-tahiyyatu lillah, salamun hingga akhir dengan secara ringkas, maka dah dapat fadilat sunat ab'ad. Baca sakat tu sekurang-kurang nak hasil sunat ab'ad. Adapun kita tambah kat celahnya at-tahiyyatu lillah, kita tambah di antara lafaz at-tahiyyat dan lafaz lillah tu kita tambah al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu, maka itu adalah sunat yang lain pula. Itu adalah sunat yang lain pula. Dan kita tambah alif lam, asalnya salamun alaika. Kita tambah alif lam jadi assalamu alaika. Salamun alaina tu asal, kita tambah alif lam jadi assalamu alaina. Itu adalah sunat yang lain pula. Sebab kita sekarang ni kita bercakap fasa sunat, kita kena bilang satu-satu lah. Jadi kita kalau tak cerita begini, boleh jadinya tak tahu. Sebab baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, selalu kita baca begitu.
Tetapi kita kena ingat katanya kalau tasyahud awal yang asal itulah yang sekurang-kurang tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir kita maklum bahwasanya tasyahud akhir itu adalah wajib. Tasyahud akhir itu adalah wajib. Maka yang mana sakatan wajib? At-tahiyyatu lillah, itu yang wajib. At-tahiyyatu lillah, itu sekiranya kalau tahiyat akhir. Yang wajib tu di mana? Baca at-tahiyyatu lillah, salamun alaika dan salamun alaina. Tak ada alif lam. Itu yang wajib. Maka apabila kita baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat akhir, kita baca al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu, kita tambah kat celah tu, kat celah at-tahiyat dan lillah tu, maka itu adalah sunat. Bukan wajib. Itu kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir. Kita sepatut tahunya begitu. Tapi kita selalunya kita faham katanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah adalah semua tu wajib pada tasyahud akhir. Tapi pada sebenarnya bukan dia. Bukan dia. Yang wajibnya ialah at-tahiyyatu lillah, salamun alaika dan depan salamun alaina. Itu yang wajib. Maka ditambahkan al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu dan tambahkan alif lam pada assalamu alayka dan tambahkan assalamu alif lam pada assalamu alaina adalah sunat. Gitulah. Jadi kita ulang sekali lagi. Tahiyat artinya tasyahud yang sekurang-kurangnya ialah at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang asalnya. Itu yang asalnya. Maknanya kalau tasyahud awal kita baca sekadar yang dibaca tadi, at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sekurang-kurang untuk nak hasil sunat ab'ad kalau tasyahud awal. Dan sekadar itu adalah sekurang-kurang untuk nak hasil wajib, nak hasil jadi rukun sekiranya kalau tasyahud akhir. Gitu. Kita bagi jelas gitu ya. Adapun tambahan yang kita tambah, yang kita selalu bacanya, kita ada kata at-tahiyyatu, kita ada tambah al-mubarakatus salawatut tayyibatu, itu adalah sunat. Sunat pada tasyahud awal, sunat pada tasyahud akhir. Begitu juga tambahkan alif lam pada assalamu, dua-dua tempat itu adalah sunat. Adalah sunat. Begitu. Maka yang asal nilah katanya at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dikatakan sekurang-kurang tasyahud, aqallut tasyahud, sekurang-kurang tasyahud. Maka kembali kepada masalah duduk istirahat tadi yang saya katanya batal tadi tu, sekiranya kalau kita duduk istirahat,
panjang dianya qadar baca yang ni, maka membatalkan sembahyang. Maknanya kalau duduk istirahat tadi panjang dianya qadar baca at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita duduk istirahat panjang dianya sekadar baca at-tahiyat saat ni, at-tahiyatu lillah saat itu, maka adalah membatalkan sembahyang. Yang saya sebut tadi, katanya kalau lebih panjang pada Rabbi Firli adalah makruh. Kalau panjang boleh sekadar at-tahiyat sampai ke at-tahiyatullah sampai ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu membatalkan sembahyang. Jadi maknanya duduk istirahat tak boleh memanjang sampai sekurang-kurang tasyahud. Sekiranya kalau sampai panjangkan duduk istirahat sampai sekurang-kurang lamanya sekurang-kurang tasyahud, maka membatalkan sembahyang. Gitulah. Begitu juga apa dia duduk antara dua sujud. Kita maklum duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Maka sekiranya kalau selepas pada doa dianya, doa yang dibaca pada duduk antara dua sujud tu, sekiranya kalau kita lebih memanjang daripada at-tahiyatu lillah, maka membatalkan sembahyang juga. Jadi mana duduk antara dua sujud tu tak boleh kita memanjang lebih daripada qadar aqallut tasyahud. Begitu. Melainkan kita panjangkan dengan sebab kita baca doa dia. Artinya dengan sebab kita sembahyang sunat tasbih dan sunat apa dia yang sunat dipanjangkan? Sunat tasbih dan sunat istisqa. Sunat tasbih dan sunat istisqa kita ada bertasbih setiap-tiap satu rukun. Kita tasbih dalam sujud pun, kita tasbih dalam duduk pun, kita tasbih itu lebih memanjang, maka tak mengapa. Begitu juga pada sembahyang istisqa. Di situ ada istighfar pada setiap-tiap perbuatan. Maka jadi memanjangkan duduk antara sujud, maka tak mengapa. Habis itu kita kembali kepada asal masalah kita 272. Ayyatiya bi akmalit tasyahudi. Bahawa datang ia dengan yang paling sempurna daripada tasyahud. Mana kita baca tasyahud dengan tasyahud yang akmal. Kita baca tasyahud dengan tasyahud yang akmal, yang paling sempurna. Wahwa, dan iaitu akmalut tasyahud, tasyahud yang paling sempurnanya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akmalut tasyahud. Jadi tasyahud pendek-pendeknya, tasyahud ada dua. Ada aqallut tasyahud, sekurang-kurang tasyahud. Ada akmalut tasyahud, yang sempurna tasyahud. Tasyahud yang sempurna, tasyahud yang sekurang-kurang. Berbezanya di mana? Yang akmalnya ada berapa? Ada tambah tak banyak tempat lah. Tambah al-mubarakatu, tambah as-salawatu, tambah at-tayyibatu di antara dua perkataan at-tahiyat dan perkataan lillah. Dan tambahkan alif lam pada assalamu dua-dua tempat. Itu ya berbezanya. Sekali-sekala kita kena ada baca juga yang aqallu untuk nak jadi hafal. Untuk nak hafal. Kita sekali-sekala kita baca jugalah. Dalam sembahyang kitanya at-tahiyatu lillah salamun tu kita cuba baca jugalah. Untuk nak apa tu? Untuk nak jadi hafalan kepada kita. Selalunya kalau kita tak amalkan, boleh jadi nak terlupa.
Untuk nak jadi ingat sampai ke bila-bila akan benda yang kita hafal tu, kita kena buat. Maka sekali-sekala cuba kita baca at-tahiyyatu lillah salamun alaika. Untuk nak jadi katanya kita beramal. Kalau tak buat boleh sekali dua, sekali-sekala kita buat tu lama-lama kelamaan lupa pula yang mana akmal, yang mana yang aqallu. Jadi lama-lama sekali-sekala kita baca juga dengan aqallu tasyahud. Takut terlupa yang mana aqallu, yang mana akmalu. 3-4 bulan sekalinya kita baca, takut terlupa. Begitulah. Maka seterusnya 273 as-salatu 'alan nabiyyi ba'dahu. Kita akhir di situ dulu. Pada katanya 273 as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين